Baik, masih lagi bersiaran bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan sekarang ini kita akan bercakap mengenai garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baharu 2.0. Jadi untuk kita mengetahui ataupun memperhalusi perkara ini dengan lebih lanjut, kita akan Skype secara langsung bersama dengan Datuk Haji Azman bin Talib yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Sektor Operasi Malaysia. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Ini juga merupakan satu lagi norma baharu Datuk ya, wawancara secara Skype secara langsung. Apa antara perubahan yang paling besar melalui dengan persekitaran baru dalam talian ini jika dikaitkan dengan persekitaran pendidikan di Malaysia? Terima kasih Saudara Marwah dan Zaliha. Terima kasih kerana memberi peluang kepada Kementerian Pendidikan untuk memperjelaskan isu-isu berkaitan dengan isu pandemik COVID-19 ini dan bagaimana Kementerian Pendidikan Malaysia menangani isu ini secara menyeluruh dan melihat pelbagai perspektif dengan cukup teliti dan berhati-hati. Dan memang betul, cabaran besar yang kita hadapi sejak awal tahun lepas bila kita terpaksa menutup sekolah kita, kemudian membukanya kembali, dan dalam keadaan begini rupa, pandangan dan nasihat yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan keputusan yang diputuskan oleh Majlis Keselamatan Negara menjadi rujukan kita. Dan memang betul, kita mempunyai garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah yang dikeluarkan pada 4 Jun 2020 sebagai rujukan yang pertama, dan selepas itu kita hasilkan garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baru yang kita keluarkan pada 5 Oktober 2020. Dan pada 9 hari bulan Februari baru-baru ini, Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan satu garis panduan yang lebih sesuai dan lebih bersifat komprehensif, lebih terperinci, yang merangkumi segala aspek berkaitan dengan keselamatan, peperiksaan kurikulum dan SOP lain yang perlu dipatuhi. Pada 9 hari bulan Februari kita keluarkan yang dinamakan sebagai garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baharu 2.0. Dalam hal ini, Zahra dan juga Menawan, kita melihat pelaksanaan PDPR ataupun pengajaran dan pembelajaran di rumah, kita sertakan bersekali bersama dengan keadaan ini dan memperlihatkan bagaimana guru boleh melaksanakan PDP dari rumah secara tidak bersemuka, dan kita melihat keadaan ini sesuatu yang perlu kita lakukan pada masa sekarang. Dan sebenarnya kita ada manual pelaksanaan PDPR 2.0 yang digunakan sebagai rujukan oleh pihak sekolah yang melibatkan guru dan pentadbir sekolah dalam merancang dan melaksanakan PDPR ini. Dan dalam hal ini, apa yang kita perlu berikan perhatian, pelbagai pihak membuat tafsiran dan andaian bagaimana Kementerian melaksanakannya dalam keadaan yang kita mempunyai kepelbagaian dan kerencaman sekolah dan kemampuan pelajar dan guru untuk mencapai pendidikan ini. Tetapi apa saja yang kita lakukan sebenarnya kita laksanakan dalam perancangan yang cukup teliti dan berhati-hati, sama ada secara online ataupun dalam talian, secara offline, luar talian ataupun offsite. Jadi kita lakukan dengan secara yang baik kerana kita melakukannya ini dalam keadaan yang melibatkan jumlah pelajar kita yang begitu ramai. Hampir 5 juta pelajar dan juga guru hampir 500 ke 1,000 keseluruhannya. Baik Datuk, kita lihat sepanjang tahun 2020 ini ianya merupakan tahun yang sangat mencabar dan juga tempoh persekolahan dilaksanakan dalam tempoh yang agak terhad, dan juga kita lihat tahun ini sekolah masih lagi belum dibuka disebabkan kita masih lagi berada dalam gelombang ketiga. Penilaian risiko COVID-19 masih lagi berada pada tahap yang membimbangkan. Jadi sudah pastinya kebimbangan ini turut terasa oleh kelompok masyarakat, khususnya golongan ibu bapa, kerana anak-anak mereka tidak dapat melaksanakan pembelajaran dan pengajaran secara bersemuka. Namun terdapat manual PDPR seperti yang Datuk nyatakan tadi. Apa antara alternatif di bawah manual PDPR ini untuk memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian ataupun di rumah ini, Datuk? Saudara Menawar, sebenarnya untuk menutup sekolah dan melaksanakan PDPR dari rumah ini merupakan perkara yang sangat sukar, keputusan yang amat berat untuk dilakukan oleh Kementerian Pendidikan. Seharusnya pelajar-pelajar kita berada di sekolah
melaksanakan PDP secara bersemuka dengan guru mereka, kerana itulah kebiasaan yang dilakukan dan mereka cukup selesa dengan keadaan itu. Tetapi dengan datangnya cabaran yang begitu besar COVID-19 ini, kita perlu lebih menerimanya dalam keadaan yang terbuka dan guru-guru perlu bersedia melaksanakannya dalam keadaan yang mematuhi segala garis panduan dan SOP yang telah ditetapkan. Dan dalam keadaan yang sebegini rupa, kita tidak boleh tidak mesti memberikan hak kepada pelajar kita atau murid kita untuk menerima PDP ini secara berterusan. Mereka perlu belajar dan setiap perancangan dan keputusan ini perlu diperhalusi dan diteliti supaya kita berikan yang terbaik untuk mereka. Dan manual PDPR yang kita keluarkan sebelum ini merupakan rujukan utama. Bagaimana guru boleh melihat secara keseluruhan kurikulum kita yang begitu fleksibel dan boleh disesuaikan dengan pendekatan dan kaedah yang tertentu bagi tujuan pelaksanaan PDPR di rumah. Maka dalam keadaan yang sebeginilah, begitu kreatifnya kita lihat guru melaksanakan PDPR itu dalam konteks yang pelbagai. Kalau boleh saya berikan contoh, bagaimana guru melaksanakan pendekatan secara online ataupun dalam talian. Betul, terdapat kekangan dalam melaksanakan kaedah ini. Perlu ada capaian internet, ada peranti dan sebaik-baiknya dalam keadaan yang semasa ataupun real time berlaku. Tetapi kekangan ini bukanlah satu perkara yang boleh membataskan guru mencapai murid mereka. Sebab kita menggunakan juga kaedah secara offline. Guru boleh juga menggunakan pelajar dan guru masih ada perantinya, tetapi tidak secara online ataupun tidak melalui capaian internet. Bahan-bahan pembelajaran boleh dihantar melalui peranti-peranti yang ada dari semudah menggunakan telefon smartphone, kita boleh menggunakan tablet, PC dan sebagainya, dan daripada situ guru memberikan tugasan bahan-bahan untuk dibaca, dirujuk dan dibuat latihan, dan guru boleh menerima kembalinya dalam bentuk email. Dalam kali ini itu dilaksanakan secara offline, ataupun boleh juga guru-guru memberikan atau menyediakan bahan-bahan pembelajaran dalam bentuk bercetak dalam pakej pembelajaran, manual dan bahan-bahan yang boleh diambil sama ada di sekolah ataupun dihantar oleh pelbagai pihak, hingga ada yang sampai, ada guru kita yang cukup hebat menghantar hingga ke pintu rumah pelajar mereka. Ini sesuatu yang cukup mengagumkan kita, dan pembelajaran itu dilaksanakan pada tahap yang cukup maksimum ataupun optimum dilaksanakan. Datuk, selepas tahun kita melalui situasi ini di Malaysia dan impaknya kepada persekitaran pembelajaran itu dirasai oleh semua pihak. Jadi bagaimana, apa antara perbezaan yang paling ketara, penambahbaikan yang paling ketara dalam manual untuk kali ini berbanding dengan yang dikeluarkan sebelum ini? Sebenarnya betul. Ini satu perkara yang perlu kita lihat. Kita melihat kepada perkembangan semasa yang berlaku. Kita ada garis panduan yang kita sediakan sebelum ini yang lebih menyeluruh sifatnya, tetapi garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baru 2.0 ini kita keluarkan. Memang kita adakan perbincangan secara komprehensif dengan Kementerian Kesihatan dan mendapat kelulusan daripada Majlis Keselamatan Negara. Kita perjelaskan lebih terperinci lagi beberapa perkara, antaranya keselamatan murid dan pelajar serta guru serta warga sekolah. Bagaimana kita nak tingkatkan supaya segala SOP ini dipatuhi sepenuhnya dalam keadaan yang lebih ketat. Satu. Yang kedua, pengurusan murid atau pelajar atau guru dan warga sekolah yang disahkan positif. Bagaimana kita nak kenalikan mereka ini? Jika kita ketahui mereka positif, bagaimana di mana kita nak letakkan mereka, siapa nak uruskan, bagaimana dan apa yang mereka perlu pakai dan apa yang langkah yang perlu diambil dalam perhubungan dengan pejabat kesihatan daerah. Perkara ini diperhalusi satu demi satu supaya kita menyokong sebenarnya hasrat untuk mengekang penularan jangkitan COVID-19 ini pada setiap warga sekolah yang berada dalam lingkungan kita. Dan begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan guru atau murid atau warga sekolah yang bergejala, ataupun bagaimana kita nak menutup institusi pendidikan yang kita ada. Tak semudah itu kita nak tutup. Kita perlu lihat apa pandangan pejabat kesihatan daerah dalam hal ini. Dalam melihat itu, mereka akan melaksanakan hal yang berkaitan dengan penilaian risiko.
kajian analisis, kontak rapat dan sebagainya. Dan keputusan akhir dalam penutupan ini kita serahkan kepada pejabat kesihatan daerah ataupun Kementerian Kesihatan. Begitu juga dengan dalam garis panduan ini, kita menyentuh tentang pengurusan asrama. Bagaimana pengurusan asrama perlu dilaksanakan pada tahap yang terbaik yang mungkin. Sebab kita menerima pelajar dalam keadaan yang sihat dan seharusnya mereka sihat dan terus sihat untuk mengikuti PDP dan hasilnya kalau pelajar yang menduduki perasaan SPM, STPM dan sebagainya, mereka bersedia untuk menghadapi perasaan itu dalam keadaan yang cukup sihat. Dan jika berlaku sesuatu luar jangkaan, kita akan mengambil tindakan dengan mengasingkan mereka, memberikan rawatan yang terbaik kepada mereka melalui pejabat kesihatan daerah dan akhirnya kita dapat jayakan sepenuhnya perkara ini. Baik, pandangan Datuk mengenai bagaimana garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baru 2.0 ini dapat memastikan aspek pendidikan dapat dilaksanakan kepada anak-anak kita dan juga dalam masa yang sama mengawal penularan COVID-19 dalam kalangan sekolah, dan juga mungkin Datuk boleh sentuh sedikit mengenai peranan ibu bapa terhadap untuk memastikan keberkesanan garis panduan ini. Oh, saya sangat suka dengan soalan ini. Peranan ibu bapa. Kita melihat, sebelum saya sentuh peranan ibu bapa, kita melihat bagaimana garis panduan ini menjadi rujukan, saya katakan tadi, kepada Jabatan Pendidikan Negeri, pejabat pendidikan daerah, guru, ibu bapa dan semua pihak yang berkepentingan dalam memastikan penularan jangkitan COVID-19 ini dapat kita kekang secara bersama-sama. Jadi dalam hal ini kita melihat aspek yang saya sebutkan tadi, keselamatan dan kesihatan pelajar dan warga sekolah itu menjadi keutamaan kepada kita. Kita tidak boleh ada tolak ansur dalam hal ini. Sebab itulah apa sahaja yang diletakkan dalam garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baru ini, perkara ini, keselamatan, kesihatan ini diberikan keutamaan. Dan perkara ini dapat membantu sebenarnya betul penularan jangkitan ini, dan kita melihat bahawa peranan ibu bapa bermula dari rumah lagi. Mereka seharusnya meneliti dan memerhatikan secara terperinci tahap kesihatan anak mereka sebelum anak mereka ini dibenarkan untuk hadir ke sekolah jika mereka murid sekolah harian. Jika mereka murid sekolah asrama, mereka tidak akan membenarkan anak mereka yang bergejala. Ada tanda-tanda yang memperlihatkan bahawa mereka ini ada gejala COVID-19, kita tidak benarkan mereka datang ke sekolah. Dan penjagaan kebersihan, kesihatan diri mereka itu diutamakan semasa mereka berada di rumah lagi dan sebelum pergi ke sekolah. Dan dalam situasi ini kita memberikan harapan yang besar bahawa ibu bapa perlu jujur, perlu membuat satu bentuk peristiharan kepada anak mereka bahawa anak mereka 100% sihat untuk datang ke sekolah. Dalam hal ini, peranan ibu bapa dan komuniti seluruhnya sangat penting. Di samping peranan yang dimainkan oleh pejabat pendidikan daerah dalam memantau secara lebih ketat bersama dengan JPN bagaimana pihak sekolah secara langsung, secara berterusan memastikan bahawa sekolah mematuhi sepenuhnya garis panduan pengoperasian dan pengurusan sekolah dalam norma baru 2.0 ini dilaksanakan. Datuk, untuk kesimpulan Datuk, kita sebut tentang pelajar. Kita barangkali perlu juga komen tentang persekitaran pekerjaan yang lebih kondusif untuk guru-guru juga, kerana mereka juga banyak membuat penyesuaian dalam situasi seperti ini. Apa yang boleh dikatakan bagi pihak kementerian? Guru ialah orang yang paling rapat dengan murid atau pelajar kita, dan insya-Allah bila sekolah dibuka semula nanti, kita perlu mempersiapkan guru kita dalam keadaan dari segi mental mereka, keupayaan mereka untuk berdepan dengan situasi yang baru ini. Sebab mereka ialah barisan hadapan yang kita bertanggungjawabkan untuk memastikan anak-anak kita, anak-anak murid kita sentiasa diberikan tumpuan utama dalam aspek keselamatan dan kesihatan mereka. Dan betul dalam konteks ini kita melihat bahawa sekolah yang selamat ialah tempat yang paling baik untuk murid kita meneruskan PDP mereka, dan guru seharusnya menggunakan peluang dan ruang yang ada untuk melaksanakan PDP berdasarkan garis panduan yang disediakan, mematuhi semua SOP yang ditetapkan dari segi penjarakan fizikal, pemakaian pelitup separuh muka, dan menggalakkan murid membasuh tangan secara berkala untuk
untuk memastikan kita menyokong atau mencegah berlakunya penularan jangkitan dalam kalangan pelajar. Sekali lagi, kita melihat peranan ibu bapa mesti ada secara bersekali dengan guru dan pihak sekolah menangani isu seperti ini. Baik Datuk, sempena esok kita akan menyambut sambutan Tahun Baharu Cina. Mungkin kita boleh dapatkan sedikit ucapan daripada Datuk berkenaan sambutan Tahun Baharu Cina ini kepada seluruh warga sekolah, khususnya para pelajar dan juga guru-guru di seluruh Malaysia, Datuk. Terima kasih. Pada kesempatan ini, kita melihat bahawa cabaran yang besar Kementerian Pendidikan hadapi ialah memastikan pendidikan berlangsung dengan baik. Sebab itulah Kementerian Pendidikan telah pun mengeluarkan surat pemakluman berkaitan dengan sambutan Tahun Baru Cina ini dirayakan oleh pelajar kita yang berada di asrama ataupun di sekolah, dan mereka hanya merayakan dalam keadaan yang terkawal. Dan kita ucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina. Semoga sambutan ini dapat dirayakan dengan penuh gembira dalam suasana yang terkawal, dalam keadaan yang mereka boleh pastikan hal-hal yang berkaitan dengan penularan jangkitan COVID-19 ini dapat dielakkan. Dan insya-Allah mereka akan kembali ke sekolah nanti dalam keadaan yang cukup sihat dan cukup selamat. Dan memang betul ada banyak cabaran yang kita hadapi, tetapi setiap cabaran itu datang dengan kaedah dan bagaimana kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan Kementerian Pendidikan sentiasa memastikan bahawa keselamatan dan juga kesihatan pelajar ini diberikan keutamaan. Terima kasih Datuk kerana sudi berkongsi masa dan juga memberikan lebih penjelasan kepada ibu bapa khasnya yang ingin mengetahui apa sebenarnya hala tuju untuk masa depan dari segi sistem persekolahan anak mereka. Dan itu sempat kami kongsikan bersama Datuk Haji Azman bin Talib yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Sektor Operasi Malaysia. Kita berehat seketika, akan kita bawakan juga perbincangan tentang sektor pendidikan tapi di peringkat tinggi. Datuk, tapi terlebih dahulu